billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahnya Allah pada malam ini dapat bersama-sama kita mendirikan solat untuk sama-sama kita menghidupkan malam pada bulan Ramadan, dan insya-Allah kita memperuntukkan sedikit masa kita untuk kita tazkirah ringkas. Saya kira saya tidak sambung pelajaran saya yang biasa, iaitu kupasan beberapa ayat dalam Al-Quran. Tapi kali ini saya berhenti sejenak untuk menyesuaikan dengan masa yang diberikan. InsyaAllah saya akan petik topik berkaitan dengan Ramadan juga, seperti mana ramai saya rasa pencerah setiap malam penceramah bercakap tentang Ramadan. Mudah-mudahan ada satu sudut yang dapat dikupas, memberi pencerahan dan memberi motivasi untuk kita terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya memetik salah satu daripada ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira pada bulan Ramadan kita banyak mendengar kupasan-kupasan berkaitan dengan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam. Kita telah pun sebenarnya mengupas ayat ini, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau kita nak bincangkan tentang ayat ini, ada banyak perbincangan yang boleh kita bincang. Antaranya ayat ini menyeru orang yang beriman dan mewajibkan puasa dengan cara mengatakan bahawa telah tertulis, kutiba alaikum, telah ditulis ke atas kamu. Tuhan tak kata telah diwajibkan ke atas kamu, tetapi dia kata telah ditulis ke atas kamu. Tetapi semua ulama Islam menganggap bahawa maksud telah ditulis ke atas kamu itu maknanya telah diwajibkan ke atas kamu. Dia tak kata direct. Jadi jelas maksud dia telah diwajibkan, walaupun tidak disebut. Jadi disebut secara simbolik lah kat situ. Telah ditulis ke atas kamu siyam, berpuasa. Kita terjemah senang je, telah ditulis ke atas kamu berpuasa. Sebenarnya as-siyam maksudnya menahan diri dari melakukan apa-apa saja dipanggil as-siyam. Sebab itu dalam syariat nabi-nabi yang terdahulu ada diisyaratkan di dalam Al-Quran bahawa puasa mereka berkemungkinan bukan macam kita puasa. Sebab dalam salah satu ayat Al-Quran menyatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharrama walan ukallimal yawma insiya. Inni nazartu laka ma fi batni muharrama, di mana siam ataupun puasa yang dinazarkan di situ merujuk kepada walan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan bercakap pada hari ini dengan sesiapa, iaitu menahan diri dari bercakap. Okey, menahan diri dari bercakap dari bahasanya siam juga. Tetapi kalau kita lihat syariat Nabi Muhammad SAW ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan zaman umat Nabi Muhammad. Sebab tidak bercakap ni susah pada zaman kita. Sebab orang ramai, kerja banyak. Kalau sebulan tak boleh cakap, nak pergi kerja macam mana?
bunyi telefon gigit tanya jawab-jawab, batal puasa. Tengok kan? Jadi tidak makan tu sangat relevan, sangat sesuai dengan kehidupan kita, menahan nafsu dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat Tuhan menyuruh kita menahan ni dari sudut syariat Islam, ada 3 benda yang menjadi kesepakatan para ulama Islam semua. Orang Islam ni memang banyak tak sepakat kan? Dalam banyak benda Tuhan tak suruh kita sepakat pun. Tapi dalam 3 benda ni berkaitan puasa ni kita sepakat. Apa dia? Tidak makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan persetubuhan. 3 benda ni pergilah naik langit hijau mana, jumpa mazhab mana pun, memang tak boleh buat pada siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau benda lain, contohnya kita kata dalam mazhab Syafi'i, masuk air dalam rongga, maknanya cuak air dalam telinga sengaja kan, kita cuak dalam telinga, dianggap membatalkan puasa. Tapi tidak disepakati oleh para ulama. Tapi 3 benda ni memang sepakat. Walaupun kalau kita belajar fiqh, takrif puasa apa dia? Menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia tak kata menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh, sebab dia ada lagi benda lain. Jadi 3 ni adalah kesepakatan para ulama Islam. Sepakat, ijma' ulama dipanggil. Dan ibadat menahan ini Tuhan kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi beberapa kali saya sebutlah bahawa dalam Islam ini, ajaran Islam ni special dia ialah dia ada objektif, dia logik. Kalau Tuhan suruh sesuatu, maknanya dia nak mencapai benda baik daripada benda yang dia suruh tu. Ada satu benda baik yang dia nak capai daripada suruhan tu. Kalau dia larang, maknanya ada satu benda buruk yang dia nak larang. Sebenarnya kita boleh nampak sendiri. Tak perlu ngaji tinggi pun kita nampak logik itu. Tuhan larang ni mesti benda buruk. Kalau Tuhan suruh mesti benda baiklah. Takkanlah pula Tuhan suruh benda buruk, mustahil. Dan juga tidak ada dalam Islam ni dia suruhan tu bersahaja. Maknanya sebab apa Tuhan suruh? Saja. Tak ada sebab apa. Dia tak ada saja macam tu. Dia kalau ada ujian pun, ujian tu untuk mencapai kemaslahatan manusia. Jadi itulah yang kita katakan ilmu maqasid syariah. Soalnya ialah apakah yang nak dicapai daripada menahan diri ni, daripada ibadat menahan diri ni, apa yang dia nak capai? Dalam ayat tadi dia kata dia nak mencapai takwa. Jelaslah kat situ. Jadi benda yang kita kena faham juga, apa itu takwa, supaya kita tahulah objektif daripada perbuatan kita tu apa dia. Objektif kita nak menjadi orang yang bertakwa. Persoalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan takwa yang kita nak capai ni? Takwa, selidik punya selidik, cari punya cari. Takwa ni antaranya dia berasal daripada perkataan waqiyah, wiqayah, dan akhirnya jadi takwa, iaitu suatu yang menahan, pendinding, suatu yang mengelakkan kita. Mengelakkan dari apa? Iaitu mengelak dari kemurkaan Allah, mengelak daripada azab Allah. Melakukan, kalau orang tu orang bertakwa, orang yang suka, mudah, cepat, laju melakukan perkara yang Tuhan suka, dan meninggalkan perkara yang Tuhan marah. Sebab Tuhan suka tu membawa kepada syurga, dan Tuhan marah tu membawa kepada neraka. Itulah orang yang bertakwa. Setelah kita faham takwa tu, kita kena faham molek juga takwa ni. Sebab kadang-kadang orang faham siapakah orang bertakwa? Orang bertakwa
bertakwa ialah orang yang banyak sembahyang. Dia faham sempit. Orang bertakwa ialah orang yang banyak berzikir. Orang yang bertakwa ialah orang yang banyak berpuasa ke, banyak pergi haji, umrah ke. Bukan. Bertakwa ni lebih luas lah. Semua ajaran Islam tu kalau kita buat, dan semua larangan tu kalau kita tinggal, macam tu. Kita nak jadi macam tu. Susah lah nak jadinya kan. Bukannya senang nak jadi macam tu. Sebab pertama, kita kena berilmu. Kalau kita tak berilmu, mungkin kita syok lah benda ni Tuhan suka. Belajar tak suka benda kan. Benda ni kita ingatkan Tuhan bagi ganjaran besar, rupanya tak besar. Ada kecil. Kita ni puluh habis resakan dah, rupanya kecil ganjaran dia. Jadi ilmu membuatkan kita kenal benda molek, benda tak molek. Benda molek yang besar, benda molek yang kecil. Benda buruk yang besar, benda buruk yang kecil. Habis kita dapat kenal dengan ilmu. Jadi untuk mencapai ketakwaan tu salah satunya dengan ilmu lah, mengenal. Tetapi dalam ayat ini dia menggunakan puasa untuk mencapai kepada takwa. Jadi kita nak selidik sikit macam mana Al-Quran kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan apa? Dengan berpuasa. Macam mana berpuasa tu boleh membawa kepada ketakwaan? Kalau kita tengok di sini, kita akan dapati bahawa ibadat puasa ni, keistimewaan ibadat puasa berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain, ada dua benda yang menyebabkan dia ni menjadi ciri yang penting dalam membuatkan orang tu bertakwa. Pertama, puasa ni ibadat yang mengambil masa yang panjang. Iaitu dia mengambil daripada pagi terbit matahari, subuh, terbit fajar, sampailah terbenam matahari. Panjang. Kita ni buat 8 jam begitu kan. Ada negara yang sampai belah-belah jam. Semua tu minum air segelas je batal. Setengah gelas je batal. Dalam mana-mana. Terbalik daripada semayang lah. Kalau semayang ni waktu zuhur, kita kata waktu zuhur panjang. Daripada tergelincir matahari sampai bayang lebih panjang. Mana-mana masa tu kita buat je zuhur 4 rakaat. Bukannya semua kena semayang. Kalau kena semayang daripada awal zuhur sampai habis zuhur tu, biar habis 4 rakaat, masuk neraka habis lah kita. Tak larat kita nak semayang. Tapi puasa ni, puasa je kena berlaku puasa. Minum air segelas yang tengah tu batal, tak kira. Disebabkan keadaan ini, susah nak kontrol orang ni biar berpuasa. Kalau kita nak kontrol dia, memang susah. Sebab masa tu panjang. Kalau semayang Jumaat, misalnya kata, tuan-tuan di rumah tengok TV je, orang lain pergi semayang Jumaat. Lepas tu orang lain balik dengan motor. Balik dengan motor. Mesti bini kita kata, apa pula hari ni tak pergi semayang Jumaat? Terdedak lah tu dah. Berapa minit je? Puasa susah. Susah orang nak detect kita puasa ke tak puasa. Sebab tu kalau undang-undang yang ada pun, dia tangkap orang yang makan di khalayak ramai je. Kalau dalam rumah nak buat macam mana? Takkan lagi kita hidup puasa hari ni. Mana boleh? Tak, mustahil, tak boleh. Jadi dia sebab dia panjang. Yang kedua, dia melibatkan kehidupan individu yang sangat tersembunyi. Melibatkan kehidupan individu yang sangat tersembunyi. Apa dia? Contohnya, kita di rumah, dalam rumah, dalam bilik kita, dengan isteri kita, siapa nak campur tangan? Boleh buat benda yang membatalkan puasa. Jadi tak ada mari orang hitai, ketuk pintu ke, tanya keluar nanti, tadi berapa tadi? Tak ada. Tak boleh. Jadi dia hanya berharap kepada satu benda saja, iaitu muraqabatullah. Iaitu kita merasakan Allah melihat kita. Berbekalkan itu saja. Berbekalkan muraqabatullah ni, kita puasa. Contohnya saya
Sekarang ni fleksibel kerja kan, pelajar tak ada lagi. Anak bini semua pergi kerja dah, pergi sekolah lah apa semua. Setakat nak goreng 10 biji telur tak ada orang soal kat rumah. Rumah kosong, duduk seorang. Tapi Alhamdulillah lah setakat ni tak buat lagi lah kan. Nah, tak buat lagi sebab apa? Kita tahu Allah Maha melihat. Macam tu. Jadi sebenarnya elemen inilah yang nak ditingkatkan. Sebab itu dia kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bukannya kita ni banyakkan puasa, banyakkan puasa, tapi elemen takwa tu tak bergerak. Dia tak nak macam tu. Macam mana elemen takwa tak bergerak? Iaitu takwa ni wujud dalam semua tasarrufat kita, dalam semua perbuatan kita, dalam semua tindakan kita ada takwa. Takwa kita ketika bermuamalah dengan orang, saya kata kan, dengan orang ni pula macam-macam orang dekat, orang jiran, orang jauh, keluarga yang dekat, keluarga yang jauh, kena takwa semua. Contohnya kalau dengan anak isteri, kita kena beri nafkah, beri tunjuk ajar, beri kasih sayang. Lepas tu kalau ibu bapa kena hormat, kalau kena holor juga kalau mereka memerlukan. Kita hidup mewah, mak ayah, bapak susah kat kampung, tak boleh, tak bertakwa lah. Lepas tu kalau hak orang lain, hutang ke, kalau bekerja kena bayar gaji dengan molek, kalau kita bekerja kena kerja dengan molek. Jadi semua tu elemen takwa. Kita banyak puasa, baiki yang ni. Bukannya banyak puasa, habis tak puasa saja. Sebab takwa tu dia luas. Mana muraqabatullah. Sebab kalau kita tengok, kalau umat Islam ni dia tidak luaskan maksud takwa, dia akan jadi masalah. Masalah dia kat mana? Islam ni akan jadi agama yang membawa masalah kepada manusia. Sebab puasa tidak hari puasa. Nak kerja pun tak apa larat buat puasa setiap hari. Kerja pun kualiti jadi menurun. Dah berapa bulan, orang suruh sebulan dia puasa semua. Lepas tu kerja tak berapa buat mana. Dia jadi tak jadi. Amanah bekerja kena buat. Jadi kita generate takwa daripada berpuasa ni supaya benda lain tu jadi makin monek. Of course lah, saya tu kan beritahu pun takut juga nak beritahu benda ni. Macam kita bukannya memolek sangat kan, kita bukan perfect sangat, tapi sama menasihatilah. Kalau orang Islam masih lagi menganggap ibadat itu menjadi objektif untuk beribadat saja, dia akan jadi masalah. Saya tak setuju dengan kumpulan yang banyak berzikir sampai meloncat, sampai tepuk dinding ni lah. Saya tak kisah dia kalau dia kata saya khusyuk sangat, macam mana sampai tepuk dinding. Macam mana saya pun tak nak kontrol awak, tak boleh. Tapi kalau hari ni tepuk dinding, esok tepuk dinding, lusa tepuk dinding, bengkak ni, nak kerja pun tak boleh. Islam macam mana macam ni? Dia takwa mesti menjadikan kehidupan tu makin naik. Dulu tak reti nak reka benda-benda. Ahli sains orang ni lepas dia berzikir apa semua, dia rasa bertanggungjawab, dia rasa nak kaji lagi, dia rasa nak menaikkan pengetahuan umat, dia bersedarkan orang ni, dia ni. Akhir berlaku gitu. Baru betul. Bukannya ibadat tu jadi terkumpul, kau habis ibadat. Habis jadi objek dia ibadat gitu saja. Bukan. Sebab itu perkataan takwa ni tadi kita kata apa? Iaitu melakukan benda yang Tuhan suruh dan meninggalkan benda yang Tuhan larang. Sebab dia telah menjadi benteng kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa dan kita berharap sangat-sangat supaya puasa yang kita lakukan ni mampu menguatkan ketakwaan kita. Kita pun tak jamin manalah kita mampu, tapi kita berusaha. Mudah-mudahan atas kesedaran macam ni kita makin menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan. Jadi setakat itu saja saya rasa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ia satu perkongsian yang baik,
yang dapat dimanfaatkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.